Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kehidupan ni penuh dengan dugaan dan cubaan. Dan dia adalah tempat untuk diduga. Itu maksud tahu, Allah tahu, Allah memang tahu. Tapi maksudnya untuk tahu sama ada kita ni orang yang mau Allah atau tak mau. Jadi kalau kita tak mau Allah, dalam semua dugaan yang dibagi, kita langgar perintah Allah. Kalau kita orang yang mau Allah, dalam setiap dugaan ini kita taat perintah Allah. Jadi itulah maksud dugaan. Apabila kita dalam semua keadaan kita mau Allah, kita taat perintah Allah, Allah naikkan iman kita. Nah, apabila dalam semua keadaan kita orang yang tak nak Allah, maka dalam semua keadaan dugaan dilanggar perintah Allah. Maksudnya kita tidak buat seperti mana Allah mahu. Kan? Sebab kita akan buat ikut yang kita mahu, yang kita suka. Maka kita gagal dan maknanya iman kita menurun. Tuang iman menurun dah tak ada iman lah, tak ada iman hidup dalam dunia, tak ada iman, langgar semua. Itu namanya orang tak ada agama. Satu lagi dia taat. Jadi dia taat aja tu. Jadi dia kena tahu juga dalam keadaan ni apa perintah Allah pula. Kena ada ilmu, tahu apa Allah mahu. Kalau dia tak tahu apa Allah mahu, dia pun tak minat nak tanya apa Allah mahu dengan orang yang tahu apa Allah mahu. Dia buatlah suka hati dia. Lepas itu kita lihat orang semua buat suka hati. Suka hati dia. Ya, ketika dia diduga. Dugaan setiap waktu diduga. Kehidupan dunia ni, kehidupan untuk menduga manusia. Dia bukan kehidupan untuk berseronok. Kalau orang yang nak jadikan dunia ni seronok, dia memang orang yang tak nak taat perintah Allah lah. Kan? Dia tak ada kisah langsung. Apa perintah Allah ke, apa larangan Allah ke. Asalkan dia, benda tu dia suka buat lah. Dalam dunia, orang tak ada agama, semua orang buat suka dia. Apa yang dia suka. Maksudnya nak hidup. Maksud nak hidup. Kat dunia ni nak hidup. Mati tak nak. Dan maksud hidup nak seronok. Suka. Pada dia bahagialah. Buat suka hati. Buat suka hati ni, bahagialah. Suka hati. Yang kena buat ikut suka Allah tak bahagia. Malas. Kan? Susah nak ikut orang pula. Dia apa pun tak ada. Allah tak ada, orang pun tak nak ikut. Ikut suka hati. Tuhan dia nafsu. Jadi tuan-tuan bapa Amri, kehidupan itulah akhirnya mati, dah ikut nafsu. Lepas mati tak boleh ikut nafsu. Masuk neraka. Nafsu tak nak masuk neraka. Tak nak makan buah zakum, tak nak minum air panas mendidih, ada tak? Tak nak dibakar.
Tapi kena ikut. Sebab kat dunia dia ikut suka hati. Jadi bila kat dunia ikut suka hati, setakat itu je lah. Waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu lama. Jadi hidup suka hati sekejap je. Hidup merana tak suka hati lama, selama-lamanya. Kalau orang kafir, orang Islam yang amal tak ada. Jadi seronok kata. Sufyan? Maknanya untuk hidup suka hati yang sebentar, terpaksa hidup tak suka hati di akhirat. Jadi orang yang hidup ikut suka Allah, tak baik suka hati, lepas mati selamanya ikut suka hati. Maknanya ikut suka hati ya. Masuk syurga mana ada ikut suka Allah? Ada. Orang yang masuk syurga, dia boleh makan pun dia tak. Dia boleh minum, dia boleh bersetubuh, dia boleh apa saja. Lepas tu dia punya kehendak tak ada batas. Dia apa je dia nak. Allah SWT, kau dah dalam dunia ikut sukaku, maka sekarang ni aku masukkan ke dalam syurga, kau hidup ikut suka kau. Selamanya tak ada mati. Kat dunia ikut suka hati, lama mati. Jadi orang yang hidup di dunia ikut suka hati, tak mau ikut suka Allah, kena fikirlah benda ni. Tapi kalau dia tak percaya akhirat, tak boleh buat apa. Dia kata kita kena hidup suka hati, kalau mati dah tak boleh dah. Kita akan jadi tanah macam Yazid dulu. Masih dia hidup suka hati dulu. Rashidi masih dia hidup suka hati dulu. Itulah dia fikir, kita mesti suka hati sepuas-puas, nanti mati. Bila mati, dah tak ada dah. Tak boleh suka hati. Jadi sebab itu dia orang buat suka hati. Sebab dia orang kata hidup ni dunia je. Sekali. Ada satu orang, masa saya pergi Sedar, orang senior saya, suruh saya ikut suka hati. Pergi tengok wayang. Saya tak nak. Kita kat dunia ni je ni. Puaskan. Kemudian kita tahu lagi, itu bukan orang kafir, orang Islam tu. Orang Islam banyak fikir macam tu. Dia tak ada hisap, tak ada apa, tak ada ditanya. Jadi orang jemaah tabligh kata bila keluar jalan Allah boleh makan suka hati sebab tak ada hisap. Saya tahulah mana hadis sebab atau mana ayat. Setakat ni saya tafsir Quran belum ada lagi. Tak boleh makan suka hati bila kita keluar jalan Allah. Dia pun bukan keluar jalan Allah namanya. Kerana lepas nanti tak dihisap tentang makan di jalan Allah. Allah sajalah yang tahu. Kita makin kita kuat iman sebenarnya makin kurang makan namanya. Ini lain pula jadi. Makin buat kerja tabligh, makin kuat makan. Orang yang kuat makan ni antara tanda-tanda lah iman tak berkuat. Ada. Cuba bagi tahu saya kalau tanda iman kuat banyak makan. Tapi satu orang yang iman lemah, pura-pura jaga makan, dia bolehlah jaga, lepas tu lama dia letih jaga. Dia pun tak nak jaga makan lagi, makan. Dulu dia kurus sikit, jaga makan. Tapi kalau bukan iman tu dia kejap boleh, kejap tidak. Bila dia boleh jaga makan, kurus. Bila dia tak boleh jaga makan, gemuk, lama letih. Tapi orang beriman ni dia sendiri kurang selera. Allah buat dia makan tu kurang, dan makanan dia Allah kawal. Yang haram tak boleh masuk. Ini orang iman kuat. Macam Nabi SAW, tak boleh makan dia. Kalau benda yang nak, dia pun tak boleh masuk. Ini makanan nak. Orang tu kata ada dulu aku zaman jahiliah, Nabi yang bakar. Dulu aku tukang tilik, dia hari ni aku jumpa dia bagi duit.
hutang dia dulu. Oi kata dia cocok. Sebab makanan tu lain macam sikit agaknya. Allah buat. Ni kita tak tahu kalau orang iman lemah ataupun iman kuat. Makanan tu tak kira macam Rasidi makan sedap semua. Yang haram pun sedap, yang tak haram pun sedap. Ya. Jadi satu orang di zaman Nabi, orang kafir diikatkan dekat apa tu, kat tiang Masjid Nabawi tu. Orang Islam bagi makan kat dia. Banyak dia makan. Bermangkuk-mangkuk susu makan. Sahabat pun tengok banyaknya makan, dia orang pun. Tapi bila dia masuk Islam, dia dah mengucap ada sikit iman lah. Kurang daripada dia kafir, kan? Jadi itu menunjukkan Allah tak bagi orang yang iman kuat makan banyak. Sebab apa? Makan banyak ni buat orang tu dengan izin Allah sakit kan? Tak ada orang banyak makan jadi sihat kan? Belum ada lagi dah research. Penyelidikan manusia pun memberitahu bahawa yang banyak makan ni sakit. Dan antara punca banyak sakit ialah risau dan banyak makan. Bila risau dia banyak makan. Itu berkait pun. Bila tenang kurang makan kan? Antara cara nak mengatasi tekanan ialah banyak makan. Dan makan karbohidrat. Makan nasi. Dia macam bagi sikit tenang. Itu banyak makan. Satu talam penuh. 2 orang je. Ada seorang tu makan ayam banyak. Nasi banyak. Nah. Jadi akibat daripada kurang iman tu jadi gemuk, jadi tak sihat ni. Kita dapat sakit. Sakit untuk ampun dosa kalau kita orang Islam. Dia berkait-kait lah. Jadi Nabi bilang bekas yang paling buruk nak dipenuh perut. Kita pun heran. Sedap kan penuhkan perut. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni duga kita. Dengan dugaan tu, kalau kita langgar perintah Allah, iman kita turun, kita jadi risau aja. Kita jadi tak tenang aja. Bila tak tenang, kita pun banyak makan. Banyak makan jadi kita sakit. Tak ada orang tak sakit. Kan? Sebab tak ada orang yang hidup betul-betul tenang kan. Sebab semua iman lemah. Jadi untuk iman kuat ni Allah bagi perintah dia. Dalam semua keadaan kita taat perintah Allah. Dalam apa keadaan, dugaan kita taat perintah, iman naik lah. Perintah nombor 1 yang besar sekali Allah bagi untuk iman kuat. Selepas kita mengucap, kita buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara yang Allah tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan niat apa? Itu kita tak buat. Kita buat semayang. Semayang pun bila itu tak buat jadi tak betul. Bila kerja tak muru Nabi Ma'ruf atau nama kita buat, semayang buat pun tak betul. Puasa buat jadi dah semua tak betul. Jadi iman terlemah je. Puncanya sebab perintah nombor 1 yang paling besar, orang tak buat, manusia tak buat. Dia tak boleh pilih-pilih perintah ni. Awak saya nombor 1 ni tak mau. Kita bukan Tuhan kan. Kita kena mentaati, bukan nak taat bila yang mana kita suka, tak boleh. Jadi orang yang kata dakwah ni bagus, kalau buat, tu orang tak tahu. Dakwah ni bagus. Apa hukum dia Pak Imam? Dakwah bagus kau buat. Kalau tak buat pun tak apa. Itu tak betul. Mana dia dapat hukum tu? Bacalah Quran. Banyak sangat ayat suruh mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Seorang yang jadi pemimpin ni, dia kena buat kerja. Allah beritahu 3 perkara dia mesti buat.
Dia kena buat kerja, mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran, dia mesti semayang dan dia mesti bayar zakat. Dan 3 itulah dia bagi orang semua yang dia pimpin tu buat. Mana ada ketua negara ini buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Sebab apa? Semua dipilih melalui sistem politik kan. Sistem politik tak akan dapat orang yang buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab dalam politik tu banyak mungkar. Kalau tak buat mungkar tak boleh. Dan alat untuk buat mungkar tu duit lah. Jadi orang banyak duit, macam hari ni pilihan raya akan datang di Amerika kan, bulan 11 ni. Sekarang orang semua berkempen kan, nak siapa wakil Parti Demokrat. Jadi dia berlawan sama dia dulu. Nak pilih wakil, nak lawan Trump. Trump mesti guna duit juga. Wakil-wakil tu guna duit kan. Jadi sekarang ni dia orang dah nampak trend orang kaya masuk politik macam Trump. Sekarang ni Demokrat pun nak tonjolkan juga orang kaya. Jadi orang banyak duit lah. Dengan duit lah alat untuk buat mungkar kan. Yang paling ampuh. Tak ada duit, susah nak buat mungkar. Senang lah, tak ada duit. Tak ada duit susah kan? Nak minum arak je mahal. Betul tak? Jadi siapa suka orang tak ada duit? Tak ada. Semua dibayar duit. Pekerja-pekerja dia, cyber trooper dia, semua dibayar duit. Kalau tak ada duit, orang politik susah nak buat mungkar. Jadi memang dia tak buat kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Dia tak semayang pun. Lepas tu tak bayar zakat. Ada simpan duit ni. Sebab nak politik. Dia orang kata tak ada politik wang tu semua tipu. Yang ditangkap dengan tak ditangkap je. Tapi semua orang pakai wang. Orang politik dia tak pakai wang, susah kan. Payah. Itu pas mungkin tak berapa faham. Kalau kamu masuk politik, tak ada duit susah. Dia tak jalan. Komisi dapat dana. PKR tu. Mana dia dapat duit? Dia ada orang semua bagi duit kat dia. Barisan Nasional, dia ada duit. Jadi bapa tuan sekalian, inilah kerja yang mana dimestikan bagi satu orang nak jadi ketua dalam Islam ni. Dia kena orang yang buat kerja, mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Macam mana perintah tu boleh kata baik lah? Kalau buat baik. Kalau tak buat tak apa. Tak boleh. Jadi perkara tu jelas dalam Quran dibagi tahu. Dia adalah orang yang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan mungkar paling besar orang tak mau mengucap. Maknanya dia kena buat kerja dakwah orang tu, ketua tu. Sekarang tak ada orang kerja dakwah jadi ketua di dunia ni, ada. Walau negara Islam. Kenapa tak ada? Sama. Kau kan duduk dalam dunia. Samad pun tak buat. Kan? Kalau saya tak buat agaknya, kamu buat tak? Kamu buat tak? Tak ada. Kalau saya tak buat. Rashidi buat. Tak tahu pun dan tak buat lah. Ada yang dah buat, lari. Macam Azri. Anak? Azri? Bayangkan dia dah buat dah, lari. Lepas tu orang dah buat tak lari-lari lagi lah. Sebab dah dapat yang betul kan. Dia pun tak tahu yang bila dah buat yang betul, lari pula. Jadi tak ada siapa yang buat. Mencegah mungkar ni makna buat kerja dakwah. Kan? Orang buat mungkar diajak baik. Mungkar paling besar orang tak mau mengucap, diajak mengucap. Dakwah lah tu. Itulah kerja Nabi. Macam mana boleh jadi hukumnya baik pula? Kan? Kalau buat ini Asfani tu tanya imam, satu imam dia. Dia tanya imam apa hukum dakwah ni. Imam cakap bagus kalau buat. Itulah yang umum dipercayai oleh ramai, dikatakan cidikawan Islam lah.
dan ulama Islam umumnya tak ada cakap fardu. Ada mungkin kurang lah. Fardu pun dia cakap dia tak nak buat. Kan? Jadi bapa yang mulia, dia sebenarnya baca Quran tapi faham tak ada. Ayat suruh mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni tak boleh banyak, tak boleh dikira. Ayat suruh semayang. Tapi ayat mengajak manusia kepada kebaikan, suruh kita lebih banyak lagi dari semayang. Nabi apa ni suruh anak dia, dirikanlah semayang, ajak orang pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dikaitkan dengan semayang, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kan? Apa boleh hukum baik lah? Hukum dia mesti fardu macam semayang je. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma'as sabr inna zalika min azmil umur. Siapa cakap tu? Luqman Hakim. Dikaitkan tu dengan semayang, dan semua orang Islam, woi fardu semayang. Ada percaya semayang tak fardu? Orang Islam, woi berdosa tak semayang. Dia orang kalau kerja tak muru Nabi ma'ruf nahi munkar tak buat, tak boleh lagi kerja buat dakwah. Semayang tak ada, tak boleh. Semayang mesti. Tanya orang Madura, kita mesti mau semayang. Semayang mesti. So itulah diajar oleh tuan guru dia kat Madura daripada kecil ni, semayang. Tapi kerja tak muru Nabi ma'ruf nahi munkar, dia orang tak faham yang dia ni fardu lebih pada semayang lagi. Dan hukum dia pun sama dengan semayang. Fardu ain dan ada, fardu kifayah ada. Dan dia fardu untuk semua lelaki dan perempuan. Dia tak kira ada khid pun kena buat. Semayang ada khid tak ada. Perempuan boleh tak buat, tak semayang. Lelaki tak boleh lah. Kan? Jadi macam mana hukum orang yang dah tukar jantina, dah jadi perempuan? Lelaki yang jadi perempuan, bagi dia kena semayang juga. Dia tak boleh, dia tak ada khid kan. Jadi tuan yang mulia, kerja tak muru Nabi ma'ruf nahi munkar, kerja tempatan, kerja dakwah di tempatan dia, di kampung dia, di mahala dia, mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Dia bukan, dia fardu ain untuk perempuan dan lelaki, walau sakit, walau khid. Orang perempuan dia boleh jumpa orang yang dia kenal. Dengan suami dia, dia boleh pergi setiap rumah. Kalau lelaki dia, orang lelaki keluar, dia buat kerja dakwah. Orang perempuan keluar, isteri dia buat. Tak ada orang buat tu. Belum pernah dibuat lagi pun. Kalau sakit, kena duduk luar rumah. Siapa yang jalan, tahan. Ada orang buat. Belum pernah. Baru cakap oleh saya lah. Buat belum? Ada baru ni dulu. Ini kita punya arwah. Siapa? Haji Alias. Dia tak nak datang sini. Saya bilang tak apalah. Haji kalau bawa kerusi, pergi duduk depan rumah. Panggil orang. Orang pun heran. Saya nak cakap dengan awak. Bini dia nak pergi mana tu? Nak pergi dakwah, kata dia. Bila dia buat kerja macam tu, dulu dia datang ke Kuala Lumpur, bini dia tak nak bagi duit. Sikit je. Bila dia buat macam tu, Allah campak duit dia, RM50 bagi. Banyak duit. Sebenarnya duit dia juga, duit pension dia. Jadi tuan bapa dia dah meninggal lah. Kan? Apa ni, Samad baru ni sakit kan? Dia duduk kat situ. Tak boleh nak turun bawah. Kaki tak boleh jalan. Sakit sini, duduk luar. Dulu mula duduk bawah, kena tarik kursi.
Mula kat tepi jalan tu ramai juga dia jumpa. Tapi bila kat sini sikit, kat sini lagi tak ada lah. Kan? Jadi maknanya orang sakit pun kena buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan. Tak ada orang pernah cakap ni tuan. Ada satu orang alim cakap. Belum ada. Dah faham kamu macam mana Amir Sab ni boleh datang? Sebab dah buat kerja ni lama dah, Allah dah bagi faham. Takkan Allah bagi faham pada orang yang tak buat kerja pula. Saya dah buat kerja ta'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ni lama. Daripada tak faham kepada faham. Nah, jadi perempuan pun tak buat hari ni, lelaki pun tak buat. Yang sakit lagi lah tak buat. Yang sihat pun tak buat. Yang buat pun salah cara buat. Macam orang jemaah tabligh. Dia kata dia buat dakwah, tapi dia bukan mengajak manusia kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa dakwah? Dia ajak orang keluar. Dia orang kata kita ajak kebaikan ni. Kebaikan dia keluar jalan Allah, semayang, zikir, baca Quran. Jadi dia biasakan diri dia dengan semayang. Dia orang kata itu dah dakwah. Sedangkan mungkar paling besar, orang tak mau mengucap, orang tabligh tak mau cegah. Jadi mereka tak buat kerja orang tabligh ni. Kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran yang baca dalam Quran. Sebab tak faham ayat tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang Islam seluruh dunia tak faham. Dengan izin Allah, saya ada mula faham. Ada orang faham pada saya lebih. Mungkar paling besar tak mau mengucap. Mungkar kedua besar dah mengucap tak buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tak ada orang cakap tu. Ditulis dalam saya punya tafsir Quran, ditulis dalam saya punya ni, diceramah dalam saya punya bayan. Saya je. Mana ada orang lain lagi? Kamu kalau cakap, dia orang dengar lah. Tapi dia orang kata ini semua idea baru ni, dia orang tak pernah tahu. Jadi setakat dengar lah, buat tak nak. Tapi kalau kita tengok Quran, inilah perintah yang banyak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tengok, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat yang dihantar kepada semua manusia. Mana kerja kita yang paling besar umat Islam ni, orang yang mengucap kalimah ni, ialah mencegah mungkar dengan mengajak kepada kebaikan. Tapi apa kebaikan tu? Dia tak faham kan? Kebaikan tu mengucapkan kalimah. Jadi mungkar paling besar, orang yang tak mau mengucap kalimah, mau dijumpa, dia ajak mengucap kalimah. Mungkar kedua, yang dah mengucap kalimah, mungkar dia tak buat kerja dakwah. Ataupun dia tak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dia kena diajak buat kerja tu. Kalau dia dah buat kerja tu, takkan pula dia tak buat semayang pula. Jadi bila dia buat kerja ni, baru iman dia kuat. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman kepada Allah. Baru iman dia kuat. Tu maksud ayat tu. Maksudnya nak buat iman kuat, kena buat kerja tu. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dapat wa tu'minuna billah. Kenapa di ayat Allah bagi tahu wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah. Maksudnya kesan daripada kerja, hasil, outcome daripada kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, iman kuat, iman jadi naik. Itu maksud ayat ni, tafsir dia. Ada orang tafsir macam ni? Maulana Zakaria pun tak tafsir macam tu kan? Dia tafsir kerana tak tahu saya. Apa? Kan ada dalam buku apa tu? Semua yang mengajak kepada kebaikan. Semua yang mengajak kebaikan ni orang yang beriman. Tapi sebenarnya ayat tu memberi tafsir bahawa dengan kerja outcome dia ialah iman kuat. Macam waman asanu qaulam mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Percakapan siapa lebih baik daripada percakapan mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya mengajak manusia mengucapkan kalimah. Selepas mengajak mengucap kalimah, dia ajak kepada buat kerja ta'muru bil ma'ruf. Kenapa Allah sebut lepasnya wa amila salihah? Maknanya dengan buat kerja tu hasilnya dapat amal soleh. Amal soleh tak dapat kalau iman
Tak dapat tahan. Jadi maknanya kerja tu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, menghasilkan iman kuat. Jadi dia tally dengan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia tak ada lawan tu. Jadi itu bukti dia. Sebab itu kita kena baca tafsir. Tafsir oleh Quran oleh orang yang buat kerja Nabi. Kalau tafsir yang dibuat oleh orang yang bukan buat kerja Nabi, dia tak faham. Satu kitab pertanian kan dibaca oleh orang bukan buat pertanian. Kan? Dia baca Inggeris. Buku tu bahasa Inggeris dia pun tahu. Tapi dia bukan petani. Dia buat teks pertanian. Ada faham agaknya? Agak-agak lah Samad. Tak faham. Dia bukan doktor. Kan? Macam Samad. Bukan doktor medical. Bagi kitab perubatan kat dia. Agak dia faham tak? Ni Zaidi. Buat kitab optometri. Boleh faham? Boleh. Jadi nak faham kitab Quran, tak buat kerja Nabi, tak buat kerja yang mana Quran tu terang. Quran tu menerang kerja dakwah sebenarnya. Menerang kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. The whole Quran. Macam mana Nabi-Nabi, cerita Nabi tu, cerita Nabi ini. Tapi baca tak faham lah. Cerita. Ingat cerita je. Jadi orang yang boleh faham Quran ni, orang yang buat kerja macam mana orang yang Allah sebut dalam Quran semua tu. Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah. Mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Itulah kitab tu. Maknanya kitab itu kitab untuk Nabi-Nabi. Rasul-Rasul. Diberi kepada Nabi-Nabi yang buat kerja Nabi. Mengajak manusia kepada Allah. Jadi umat ini yang tak buat kerja Nabi, dia baca Quran memang tak faham. Dia hanya doktor je. Buat kerja Nabi tak ada. Dia baca Quran, tak faham. Samad orang komputer. Baca Quran, dia tak buat kerja Nabi, tak faham. Sebab itulah sebab utama hari ni kita tak faham Quran. Sebab kerja Quran tu panduan untuk kerja Nabi. Kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah kemungkaran. Dia punya pedoman tau. Macam Azri jual cili, tanam cili dekat sana. Lepas cili terung, lepas terung mana yang agak itu daripada satu sayur kepada satu sayur. Last tak ada duit juga. Lama dia pun fed up, datang KL lah. Amisat dah suruh pindah. Bila mula pijak, bila ajak kau duduk sini Azri. Serius ke? Dia cakap. Sebab dia ingat saya main-main, suruh dia. Mana main-main? Takkan saya suruh main-main pula. Tapi bila dah tak berjaya pertanian dia, dia datang sini. Zaidi pun macam juga kan. Kalau dah sampai sempat dah tak berjaya, baru dia datang. Selagi boleh berjaya, tak datang. Samad selagi dia ada kerja dekat Melaka tu, pencara, tak nak datang sini dah. Nak datang? Bila dia dah tak ada kerja sana, dibentikan, baru datang, sengih je. Kan? Jadi sebenarnya mereka tak buat kerja dakwah. Sebab itu tak nak datang. Kalau betul-betul buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia pada kebaikan, mencegah, apa yang tak lebih baik daripada duduk dekat saya? Yang mengajar kerja ni, tentulah lebih baik duduk sini kan. Pendi saja buat. Sebab dia tak buat kerja dakwah lagi. Dan kita tak buat kerja dakwah, kita nak faham Quran. Tak boleh faham. Allah tak bagi faham. Sebab apa? Iman kita pun tak kuat. Kaitannya, bila kita tak buat kerja dakwah ni, kerja Nabi, iman kita takkan kuat. Jadi macam mana nak faham Quran? Kalau sebut kita tak faham Quran sebab iman lemah, sama juga kita tak faham Quran sebab tak buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sama juga. Kita tak faham Quran sebab tak buat kerja Nabi, sama jugalah tu. Dia tak ada beza tu. Ada? Macam Yazid. Dia iman lemah, kan? Sebab ada perintah yang mana kalimah tu nak masuk, dia buat kerja Nabi. Korban tak nak.
Korban tak nak, mana nak masuk kalimah tu? Itu pun tak boleh jadi juga. Saya dah buat kerja Nabi macam mana? Misal cakap, orang kerja Nabi faham Quran. Yalah, kau buat kerja Nabi ikut suka kau. Aku suruh kau, ini kau tak nak buat, cerai bini kau. Kau cinta sangat bini kau. Sekarang ni kau baru nak keluar 4 bulan. Dah kurang cinta bini. Baru masuk kalimah tu sekarang, sikit. Lebih banyak daripada dulu. Cuba dia tak keluar. Sampai lah ni tak boleh naik. Kan? Ha. Dia tak faham cakap saya tu. Dia nak keluar, saya cerai tak nak. Misal. Dapatlah iman sikit kan. Sikit keluar. Cinta bini dah tinggal. Dulu tak ada pernah keluar pun lama-lama. Mana pernah dia tablik tak pernah buat. Jadi dia boleh nampak. Tapi dia kata puas hati lah banyak tu. Kalau banyak itu je iman, puas hati, khusyuk tak dapat. Khusyuk mau iman tinggi. Nak jadi kekasih Allah mau iman tinggi. Macam Rasidi. Sama sikit tu dah lah. Macam sama sikit je sudah. Jadi kita ni ingat dengan iman sikit tu kita semua boleh dapat lah. Tak boleh. Jadi Nabi-Nabi dulu dia orang buat kerja sepenuh hati. Terjun terus. Itu sebab iman dia orang tinggi. Tak ada dia orang apa suruh buat. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim AS. Apa je dia buat. Masuk api boleh. Dawan Nabi boleh. Bunuh sembelih anak boleh. Tinggal anak boleh. Tanggil bini boleh. Semua boleh. Sama dengan Yazid. Tak sama. Jadi mana nak iman kuat? Betul tak? Ya, saya buat dakwah juga. Yalah. Tapi mau cara dia korban. Taat perintah Allah. Ibrahim AS itu bukan senang tuan, dia campak dalam api lagi. Lepas tu disuruh tinggalkan keluarga dia. Lepas tu dah kahwin ada anak, suruh tinggal bini dia. Lama tinggal balak suruh sembelih anak dia. Kan senang tu. Kalau dia tak ikut, boleh jadi Nabi mulia, tinggi? Tak boleh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala duga kita untuk naikkan iman kita kalau kita taat. Kalau kita diduga, kita tak mau naik, kita kata tak mau iman kuat, tak nak buatlah. Bila iman tak kuat, mana nak dapat taat perintah Allah lagi? Yang tinggi-tinggi, tak boleh lah. Kan? Jadi kita, kalau kita taat perintah Allah, kita susah sekejap je. Nampak susah, macam Nabi Ibrahim AS, dia sembelih anak dia. Mana jadi dia sembelih? Allah suruh kat dia, berhenti. Tak payah dah. Kami telah terima kamu punya korban. Kami terima, kamu sudah taat. Anak dia tak mati. Jadi Allah bagi dia order untuk sembelih anak, bukan untuk anak dia mati. Nak tahu dia ni taat je tak? Si Ibrahim ni. Aku nak tengok ni. Dia sayang aku ke sayang anak dia? Dia ikut perintah aku ke dia suka anak dia? Kalau dia suka anak dia, dia mesti tak nak sembelih. Tak mau. Ini tak mau macam Yazid. Tak mau. Cerai bini? Tak boleh. Kenapa dia tak boleh? Kenapa Ibrahim AS boleh? Kenapa? Sebab dia tak sedia. Mana tahu perintah cerai je. Bila dah perintah cerai, Allah suruh kahwin lagi. Dia tahu kan? Macam Ibrahim AS, dia tak tahu anak dia takkan mati. Dia buat. Tapi Allah buat tak mati. Tapi Yazid nak buat je lagi tak boleh. 10 tahun saya dah bagi perintah. Sampai ke hari ni tak buat. Jadilah dia macam ni. Dia sedia jadi sikit je iman. Tapi boleh dia dapat khusyuk semayang dengan iman. Boleh dia faham Quran dengan iman. Boleh dia dapat akhlak mulia, tak boleh. Jadi bila kita iman kita tak berapa kuat, nanti di akhirat lah baru kita tahu nilai iman tu. Syurga bawah je. Lepas tu kita mula mengarut. Kenapa pula aku syurga bawah? Apa salah hisab tinggi pula? Masa tu baru menyesal kan? Saya orang semua yang Nabi-Nabi semua lalu atas sirat seperti kilat. Aku kena merangkak pula. Hampir-hampir nak jatuh. Tengoklah iman kau kat bawah. Dulu kau tak sedar kan? Kau kata suka, okey.
dah sikit dapat beriman beramal saleh ni, dah sudah. Rashidi bahasa dia keluar 4 bulan, iman dia naik, dah sampai tahap beriman beramal saleh dah. Tak lama turun. Sekarang dah out dah. Dia tak jaga iman dia. Iman dia dah dapat, dia tak jaga. Allah SWT takkan nak bagi iman kita tak jaga pula. Enak. Jadi Allah SWT menduga kita kat dunia ni. Bila kita taat dalam semua keadaan, Allah iman kita naik. Sampai satu tahap, Allah bagi kita tak ada dugaan ni. Bagi hadiah. Seperti Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Bagi dia kerajaan. Bagi dia gunung-gunung semua berzikir dengan dia. Burung-burung semua ikut berzikir dengan dia. Itu bukan dugaan, itu hadiah. Kemuliaan. Dan Allah bagi mereka kemuliaan di akhirat, di syurga. Macam sama takkan dibagi hadiah ni. Dugaan. Belum lulus banyak. Allah Subhanahu Wa Taala kan ya. Itu cara dia. Kita jangan takut diduga. Kalau diduga. Kita pula tak minta diduga. Jangan minta diduga Allah. Kita minta diduga yang kita boleh lulus. Dan bila datang dugaan, kita buatlah taat perintah Allah. Dugaan ni sebenarnya bukan apa. Allah nak tahu kita dalam keadaan yang dia bagi, taat tidak. Allah lain tak ada. Bukan kita dapat dugaan makan banyak, tak ada. Kita hanya nak taat. Nak. Disuruh kita jangan buat ni. Nak buat tak? Hari ni, kita diberi gas. Disuruh doa je. Ini dugaan bagi saya. Ini sebenarnya saya tak suka. Saya tak suka nak buat. Yang suka saya mesti mau dakwah je, cakap kau. Tapi saya perintah Allah saya buat je. Itu nama mujahadah. Jadi mujahadah ni pun bukan juga pada awal dulu buat benda yang Allah suka. Sekarang Allah duga kita yang kita suka, yang kerja dakwah ni yang kita dah suka, Allah suruh kita bercakap. Tak boleh bercakap, doa je dalam keadaan sekarang. Pergi rumah orang. Itu dah mujahadah bagi saya. Mungkin tak mujahadah bagi Zaidi lah kan. Zaidi tak bersuka nak dakwah. Dia mujahadah untuk saya, tak ada mujahadah untuk kamu. Tapi saya kena taat juga. Walaupun benda tu. Jadi dengan itu iman saya naik. Walaupun macam kata dia dibagi hadiah. Kalau Allah bagi saya gigi saya bagus semua tanpa jumpa doktor, itu hadiah. Allah bagi saya sihat, itu hadiah. Karena Allah dah tahu kalau dibagi hadiah pun dia ni taat perintah aku. Dia ni apa pun keadaan suka taat perintah aku. Dia tak ada masalah lah. Yang Allah tak mau kita bagi hadiah ni, dapat hadiah je hilang perintah Allah semua. Nak bagi hadiah macam mana? Jadi kita belum sampai tahap diberi hadiah. Diduga. Jadi kehidupan dunia ni adalah untuk dugaan. Imtihan. Sampailah ke tahap 1 yang tinggi, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Ibrahim diduga-duga kena diberi anak seorang Nabi, ketua semua orang Islam, dimuliakan oleh kaum yang kemudian. Yazid dia tak nak jadi macam Nabi Ibrahim. Dia nak jadi Yazid Jawa. Apa dia? Pilihan dia lah tu kan. Pilihan siapa? Pilihan dia. Dia tak mau. Okay guys.